Assalamualaikum sahabat saya yang saya kasihi pada lepat. Okey. Bila saya dapat perkabaran tu, uh, ada dua keadaan pada saya. Yang pertama, keadaan yang pertama tu saya tak rasa apa. Kan? Sebab bagi saya is nothing new. Dia bukan sesuatu yang baru. Sebab daripada dulu lagi, kan? Uh, Banyaknya guru-guru makrifah, imam-imam yang mengajar ilmu mengenal diri ini disesatkan, dikafirkan, dicerca dan hatta ada yang dibunuh. Jadi on that side saya tak terkejut sikit pun dengan apa yang mereka buat. Tapi dari satu sisi yang lain pula saya ikut kecewa dan bersedih hati. Sebab tuduhan tu tertimpa pada orang yang saya kenal, dan yang kita tahu kisah hidup dia yang melalui jalan-jalan pancaroba, kan, dan juga pernah disusahkan oleh golongan-golongan yang buat tuduhan sesat yang sama, iaitu golongan-golongan pejabat agama. Itu satu sisi. Jadi kalau kita nak sembang bab yang tuduhan ni, kita kena tanya juga kan, macam okeylah, hampa kata orang sesat, what next? Hampa nak apa sebenarnya? What are the results that you are trying to achieve? Apa yang hampa nak cuba buat? What are you trying to do? Kan? Sebab kalau hampa duk kata apa yang hampa duk buat selama ni betul, look around you. Awak tengoklah keliling awak ni. Kan? Awak tengok saja keliling awak ni. Kan? Ustaz-ustaz bergaduh sesama sendiri. Kan? Masalah fiqh yang dah beratus tahun orang sembang daripada 4 imam besar dulu, sampai kelar tak habis lagi masalah tu. Duk sembang lagi masalah fiqh ni. Kan? Buat mana bid'ah hasanah, mana bid'ah dolalah. Duk bertekak sampai lah ni. Just look around you. Tengok orang Islam dalam Malaysia ni macam mana. Kan? Tengok orang Islam dalam Malaysia ni, community dia jadi apa? What happened? Kan? Are you saying that you've done a very good job, very well done job? Is that what you're trying to say? Kan? Adakah awak dah buat benda yang baik? Kan? Bila awak ada authority ni dengan apa sistem yang awak dah buat selama ni, adakah ia berkesan? Adakah ia memberi, orang kata, manfaat kepada orang Islam dalam Malaysia ni? Cuba tanya diri awak tu kan yang buat tuduhan ni. Tu satu sisi. Lepas tu tuduhan tu pula, daripada satu tuduhan tu, okey, mereka kata membawa kepada kesesatan. Setahu saya lah, kan, setahu saya, siapa-siapa yang ada sane mind, siapa-siapa yang ada akal yang waras, dia boleh fikir benda ni. Masa mereka buat tuduhan tu, takkan mereka tak terlintas fikir benda ni. Betul tak? Kan? Sebab dalam Quran, Tuhan menganjurkan kita berfikir dan bertafakur dalam setiap perkara, dalam setiap keputusan yang kita nak buat. Cuba tanya, kalau kita mengajak ajaran sesat atau benda-benda yang salah, selalunya perkara-perkara ni membawa maksud kepada personal gain. Ada habuan untuk diri sendiri. Kan? Mesti ada habuan kalau kita buat mengajak benda yang tak betul, buat mengajak benda yang salah. Kan? Benda tu kita boleh tengok yang mana geng ada yang mengaku apalah Rasul lah, Mahdi lah, whatever. Mengaku jadi itu dan inilah. Kan? Di luar sana tu, dia ada personal gain. Dia jadi kaya dengan apa yang dia buat tu. Dia boleh minta wang, dia boleh minta apa sajalah yang dihajati, kan, daripada murid-murid atau pengikut dia. Cuba mereka tanya, lepas hari ni makan apa? Cuba mereka tanya, lepas lah ni tidur di mana? Cuba mereka tanya, lepas lah ni bawa kereta apa? Cuba mereka tanya those question. Kalaulah kata kita buat sesuatu yang salah, kan, dan pastinya sesuatu yang salah tu ada habuan untuk diri kita sendiri, cuba tanya, amal lepas ni sekarang ni, setelah sekian lama, katakanlah, mengatakan sesuatu yang sesat dan apa tu, membawa habuan kepada diri sendiri, where are you at now? Kan? Itu satu sisi. Sisi yang kedua pula, if
Kalau kata apa yang Abang Lepat cuba katakan selama ini adalah sesuatu yang tidak membawa habuan kepada diri, kenapa Abang Lepat teruskan bercakap? Kan, ini kita akan rangkum orang kata lebih lagi lah. Orang kata ahli-ahli makrifah yang lain, kita bercakap tengok orang bercakap. Kenapa dia teruskan bercakap walaupun dia bercakap ni bukan bercakap dalam masjid, bukan dapat duit dekat masjid, tidak. Kan, bukannya dapat duit di apa tu, dipanggil event ke, bercakap ke, forum mana-mana ke, tidak. Kita bercakap seorang-seorang kita ya. Mau dengar tak dengar tak apa. Bukan ada paksaan apa pun. Kan? Dengan segala sesuatu yang kita cuba buat dan tidak ada imbalan apa pun, kenapa kita terus bercakap? Tidak lain dan tidak bukan. Kan? Sebenarnya kita semua nak beritahu ya. Kita semua nak, orang kata nak kongsi kan, perasaan kasih sayang dan cinta aja. And that's what we wanted to see dekat dalam dunia Islam hari ini, bahkan di seluruh dunia. Itu yang kita cuba achieve, dan supaya manusia itu menilik dirinya sendiri, menilai diri dia sendiri. Mana ada ilmu mengajak menilai diri dia sendiri melainkan ilmu tauhid makrifah tu sendiri, kan? Jadi sisi-sisi yang begitulah bang, kan, yang buat tuduhan ni. Saya teringat satu kes dulu waktu saya dipanggil oleh apa tu orang agama lah, AADK adalah agensi kerajaan, panggil saya. Dia kata saya ni antara penyebab banyaknya gelandangan di jalan pasal saya bagi makan. Daripada Jabatan Agama lah ni, kan, ada yang cakap macam tu. Lepas mereka tiba apa semua, saya tanya satu soalan. Saya kata, awak do ingat saya seronok ke buat benda ni? Kan, saya kata saya balik kerja pukul 6.30 petang, saya kena tunggu pukul 10 malam pasal nak kutip makanan, nak bungkus, lepas tu nak kena bagi kat orang di tepi jalan, dan kita akan balik pukul 2-3 pagi. Besok pukul 9 pagi, 8.30 lah macam tu, kita dah kena terpacak di office. Kan? Do you think I enjoy doing this? Kan? Saya tanya dia, tu yang cakap, yang awak yang cakap dengan saya tadi tu, PPZ ke apa kan? Kalau hampa ada buat kerja ni, kami tak payah duk buat. Kan? Lepas tu saya kata, kemarin saya solat Jumaat di Masjid Jami' LRT masa tu. Saya dengar imam tu bercakap tentang Bosnia. Saya dengar imam tu bercakap tentang Palestin. Saya nak tanyalah yang bercakap tu, dia tahu tak bawah LRT tu, Masjid Jami' tu, ada about, masa tu ada about 40 family yang duduk di bawah tu. Awak tahu tak di bawah tu ada mak yang menjual anak dia dengan harga RM80 untuk makan? Kan? Yang awak bercakap pasal Bosnia Herzegovina ni semua pasal apa? Bukan kita cakap jangan tolong Bosnia Herzegovina, oh jangan tolong Palestin. No, kita tak cakap macam tu. Macam mana awak nak selesai menolong saudara-saudara Islam kita yang jauh di sana kalau kita tak selesaikan masalah kita sendiri? Same goes to this problem. Macam mana kita nak, awak nak urus benda yang apa tu di luar awak ni, sedangkan awak tak urus awak punya diri sendiri, awak punya angkuh, takbur, sombong, ego, kan, dan sebagainya. Benda-benda macam tu lah bang, kita nak cakap banyak benda ni. Macam saya kata lah, one set saya nak kenang benda ni pun jadi tak best macam mana, tak tahu, kan. But even though benda ni dia tak best, sedih dan sangat mengecewakan, but for me it's no surprise, it's not something new daripada dulu lagi, kan. It's not the first, and I believe it's not going to be the last, kan. Akan ada lagi, sebab golongan-golongan ini tanpa nama Lepat, tanpa nama Ustaz Wan Hizam pun, mereka akan sentiasa bercakap sesama mereka, kan. Sebab dalam diri mereka tu ada perkara yang tak best, kan. Kalau mereka tak lanyak abang hari ni pun, besok kalau cerita Lepat, cerita Wan Hizam ni dah senyap, dengan Ustaz Wan Hizam ni cerita ni dah senyap, mereka akan lanyak orang lain juga. Mereka akan cari pasal, mereka akan cari salah-salah, hatta takbir dalam solat pun akan jadi masalah. Inilah golongan-golongan dia. Sebab dalam hati mereka ada perkara yang tak enak, orang kata, tak sedap,
tak syok dan tak best. Kan? Itulah bang saya nak kata. Kan? Doa saya, ingatan saya selalu bersama abang walaupun kita jauh, insya-Allah abang. Kan? Selamat bang, selamat dan sejahteralah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. You have left me with no word to go on. Dahsyat pecahan dan huraian daripada Mustaqim. Itu sebablah orang yang mengaji benda ni, apabila mata hati dia tu bersinar terang, so dia nampak semua ni. Dia nampak hengki-pengki ni yang berlaku dalam ahli-ahli yang mempertuhankan agama semata-mata. Jadi dalam hal ni, mereka sesetengah ustaz yang lancang, yang jahat mulutnya ni, kena banyak merenung lah. Kena banyak merenung. Sebab mereka tak tahu, bukan zaman lagu zaman dulu dah. Zaman dulu hang buat syarahan di masjid, habis di masjid tu. Sekarang ni hang buat syarahan dalam masjid, hang berkata sesuatu yang tak tepat, maka benda tu akan go on more than 1 years. Every day orang tengok. Jangan main. Jangan main, jangan main. So, itu sebab mereka kena tahu, bila kita kata lillahi ta'ala, tulus ikhlas, kita sayang semua. So kita kena cakap benda yang istimewa untuk semua. Kalau Quran itu sebagai pedoman dan petunjuk untuk segenap umat manusia, kita tak boleh persekutu oleh seorang pun. Ada kalanya pada cerita-cerita Nabi dulu, sejarah-sejarah dulu, ada kalanya kekasih Allah tu datang dengan compang-camping, datang dengan tak ubah seperti orang gila. Bahasa dia susah nak dimengerti, akhirnya jelas kita nampak melalui pandangan mata hati. Jadi ada kalanya datang pula seperti berjubah serban, berhadis firman, bercakap Quran, seperti iblis, boleh semua hal-hal tu. Namun berkesudahan menyesatkan dirinya sendiri di atas keegoan dan kesombongan ilmu itu sendiri, dan menyesat pendengar-pendengar, merasuk jiwa mereka menjadi pembenci. Ini yang kerap berlaku dan nyata. Sebab kita tengok guru-guru kita dulu, waktu kita sampai rumah dia, dia tengok wajah kita, dia tahu. Dia tahu Mustaqim. Dia tengok wajah kita, dia tahu. Dia tahu susah hidupnya kita, hidup sebagai seorang penjual kuih, bekerja pasar malam, dan susah hidup. Bekerja kedai kopi, menjajal kuih di dalam sana sini. Dia tahu susah hidup kita. Dia tak mau ambil duit kita. Dia tahu kita ambil naik bas dari Batu Semai Pahang atau naik motor dengan ayah sampai nak balik, dia mai salam kita 200 dia bagi, kadang 100 dia bagi. Aku biasa dapat tangan dia 250. Padahal masa tu aku memang betul-betul tak ada duit. Aku mai duduk rumah kak, aku duduk ulang alik dari Taman Tas ke Kampung Lubuk Puyuh. Tapi aku kata, bapa, esok saya nak pulang ke Pulau Pinang. Baiklah, selamatlah, selamat. Aku nak turun tangga, aku peluk dia, lepas tu dia salam aku 250 lebih. Aku ambil lah, ambil. Ni rezeki Allah. Bapa pegang je, ni hak awak. Ambil. Jangan ada apa-apa nak ni. Ambil, jangan persoal. Jadi benda-benda macam ni berlaku kat kita. Kadang kita tengok dia ambil beras sekampit, 2-3 kampit boh dan bonet orang yang mai rumah dia nak balik, boh beras. Kalau ada barang-barang sayur-sayur apa orang yang kot tu, dia bagi habis. Pasal orang yang meniaga sayur, buat mai sayur. Yang meniaga ayam lembu, buat mai daging ayam lembu. Yang buka kedai runcit, buat mai beras.
pasal mereka tahu orang nak main mengaji, mereka buat sedekah tu. Tapi bila terlalu banyak, melimpah ruah rezeki tu, dia ambil buh dalam bonet orang ni, buh dalam bonet kereta orang ni, bawa pulang. Habis macam mana bila Dr. Mazhar boleh kata guru-guru batiniah ni kalau masuk kedai pun ambil barang keluar macam tu. Hang seorang mufti yang cakap macam tu. Tak pedulilah sini sarkastik ke, why you have to speak like that? You on that very level. Jadi macam ni lah. Kita sebab sayu mengenang guru kita difitnahkan oleh orang-orang yang macam ni. Yang balik daripada tanah Arab pada yang ada kelulusan, yang pandai bercakap hadis firman dan mentertibkan segala susunan tu. Riwayat siapa, nama siapa, kitab apa dia karang, semua dia faham habis. Tetapi Yahudi yang duduk belakang tu senyum ya. This all what we gave to you. Apa yang kami bagi kat hampa ni, di mata Tuhan apa dia? Ni untuk mata manusia je. Ilmu mengenal Allah, mengenal diri ni lah yang istimewa di mata Allah. Sebab itulah penyerahan yang mutlak. Yang apa bawa ni cerita sejarah. Hampa hentam orang ni, hentam orang ni, hampa kait sejarah ni dalam kitab karangan ni, dia menyebut ni, menyebut ni. Takkan kami nak pergi jumpa Allah Ta'ala, kami dengar dah Dr. Mazhar cerita ni, ada satu riwayat ni, takkan macam tu. Itu sebab mereka ni tak sedang. They are being full. Tapi dia ego trip, mereka tak sedang. Kalau mereka turun sikit, mereka halusi, what are we really doing? Mereka mula berfikir. Kita cakap pasal Allah, kita tak kenal Allah, sedangkan Allah suka dikenali. Kita ada cerita benda-benda tentang kaedah orang, tapi bila dia hantar satu orang mai, dalam Quran dia tak tulis pun pada tahun ni sahaja. Dia tak tulis macam tu. Dia kata tidak kukirimkan satu rasul yang sama bahasa dengan bangsanya, demi untuk memudahkan saja. Dan aku memilih sesiapa saja, dan aku menyesatkan siapa saja. Surah Ibrahim ayat 4. Dia tak kata cerita ni adalah pada ketika ini. Tak. Kalau lagu tu, macam mana dikatakan panduan untuk sepanjang zaman, pedoman untuk segenap umat manusia. Jadi inilah kesombongan mereka inilah. Percayalah dari sudut renungan kita yang waras. Kalau Yahudi nak menyesatkan kita, first kali dia pergi cari tang mana tempat yang boleh dia reload dia punya bullets. Hampa main mengaji di sini, dia bagi macam ni ya. Sekerat ni ya, you only know from what we tell to you, from what we all tell you. Itu saja. Sedangkan di tanah Melayu ini terlalu banyak wali Allah yang membawa ilmu mengenal Allah. Aku sebab sayulah bila aku dengar cara hang urai tadi. Memang tepat melekat. Hang tak perlu ada PhD, hang tak perlu ada degree, hang tak perlu balik daripada tanah Arab. Ada satu ayat, mereka yang mengembara. Nampak dia sebut. Dia sebut mereka yang mengembara. Faham baik-baik. Dia dah bagi tahu dah. Tetapi kalau buta mata batinnya tak guna. Tu suruh tengok surah Al-Hajj 22 ayat 46. Dia ada sebut. Hampa balik ada negeri Arab pun kita tak kisah. Hampa balik daripada Europe ke mana sekalipun. Sebab hampa pengembara tu tempat orang. Tapi senak diri hampa tu yang berserta di mana saja tu hampa tak kenal. Malanglah buta mata batinnya. Bukan melihat tempat orang, universiti orang, tak ada. Diri hang tu hang tak tengok. Awak hang mati esok sekali dengan kenangan-kenangan hang di tanah Arab, nak bawa sekali ke? Siapa yang nak menjawab? Siapa yang menghadap alam kubur? Siapa yang nak makit pada? Tu mereka tak mau tahu. Tapi hari raya, maaf zahir batin. Masya Allah. Tapi bab batin tolak. Tak apalah, apa ni, mustaqim. Dahsyat mustaqim. Inilah dikatakan guru akan tersenyum apabila memerhati anak murid dia. Sebab guru tu berjaya mendidik anak murid dia menjadi orang yang mengetahui. Sebab orang yang mengetahui ni bertanggungjawab untuk saling membantu. Sebab atas muka bumi ni kita nak cari jawapannya. Itu saja. Bukan kita nak cari yang ramai. Sebab dia ada atas situ. Baca surah 6 ayat 116 dan baca juga
apa ni, surah 17 ayat 14. InsyaAllah di situ ada dua benda yang ketara jelas. Kita sendiri je nak menghadap, kita sendiri je nak jawab. So bekalan tu untuk diri sendiri. Bukan kita semayang, kita keluar semayang, kita kutuk orang yang tak semayang. Bukanlah begitu. Bukan. Allah Akbar. Selamat sahabat, selamatlah mustaqim, selamatlah. Assalamualaikum. Baik. Sahaja drop voice message ni. Lama tak message sama lu. Okay, how are you? Bukannya pasal apa yang isu ni, yang tanya khabar tu pasal sejurih sebelum apa you up video-video ke apa-apa dalam FB ke. Sebelum ni dia ada sejurih tu dia tak tahulah pak sakit ke apa ke, tapi I assume duk tengah tulis buku kot kan. By the way, saya tak ada rasa Pat ada masalah kot dengan mereka ni. Maksudnya ada problem. Alah watau lah lu macam mana tu ya. Tengok-tengok mereka pasal bab ni pun sembang kata apa masjid rumah Allah apa ke, tapi meeting buat mesyuarat yang keputusan ni semua buat dekat hotel. Alah sembang lah. Tak apa Pat, kita tahulah lu macam mana kan. Steady lah. Ya. Terkejut saya dapat mesej daripada Yus. Sekian lama Yus menyepi. Tapi bila saya sekali Yus bagi mesej, saya memang hati saya berbunga lah Yus. Sebab Yus sahabat baik saya. Yus jangan lupakan salam dekat isteri dan anak-anak Yus. Ya Yus, benar Yus, baru ni saya ada masalah kesihatan sikit. Saya ada bengkak dekat kawasan kanser tu, yang kawasan pankreas, kanser pankreas dulu. Dia bengkak balik sikit. Lepas tu disebabkan saya kena demam panas yang kuat masa tu. So saya duduk dalam bilik ni merawat dengan guna air sejuk Yus, saya nak buat apa lagi lah. Lepas tu alhamdulillah demam panas yang kuat hilang dan pankreas saya lawak balik. Dan satu berita gembira, sebab dia kata kabarkanlah berita gembira. Saya cuba kabar kat Yus sekarang, sebab Yus sahabat saya. Macam ni Yus, dulu kencing manis saya 34 bacaan dia. Baru ni pergi check 8, dah turun 8. So it sounds great, isn't it? Okay. Dan saya kurang sport yang tu buat saya sekarang jadi benda lain pula balik. Tak boleh main badminton. Dan nombor 2, saya tak boleh tidur lah Yus, sebab saya sampai ke satu babak prahara perasaan dan ketegangan fikiran untuk babak-babak buku ni. So itulah, tak boleh tidur. Dan banyak saya duk perhati tulisan saya. Buku ni tak macam mana pun Yus, tapi dia ada gambar. Dia banyak gambar-gambar. Saya akan try dengan sentuhan-sentuhan ya, puluh tahun tinggal dah. Okey Yus, tentang yubuh kecil tu nak cerita. Data rumah Allah tu adalah tempat baguslah berbincang untuk ilmu Allah atau perihal agama. Tetapi mereka pergi ke hotel. Ini is a matter of lifestyle Yus. Lifestyle. Kalau Muhammad suka bersederhana, mereka masuk masjid kan kena duit pun. Tapi nak ada bagi nampak karakter tu. Kami buat meeting dah, Wan Izab, Ismail bin Arifin, hampa buat meeting. Mak Saleh ni Yus, you dengar Yus, Mak Saleh nak buat filem Titanic tu, mereka pergi salam dulu dekat dasar laut, tengok macam mana suasana kapal yang tenggelam tu, dan mereka study perihal kapal tu, baru mereka buat movie tentang tu. Mereka ni boleh jatuh hukum, boleh meeting sama-sama mereka, tak panggil Wan Hizam, tak panggil aku pada ketika itu. Selepas kami deny, selepas aku
aku pergi jumpa Mufti Pulau Pinang, baru mereka jemput pergi jumpa. Aku kata, hampa nak jemput aku buat apa lagi? Alih-alih fatwa apa lagi? Hampa dah hentam aku macam gendang dah. Nampak tak Yus? Mana boleh ada satu keputusan tanpa mendengar dua pihak. Kalau awak nak tuduh apa, kita soal jawab dulu. Tapi awak dah membuat jiwa budak lepat tu marah. Awak buat cerita-cerita dalam YouTube, awak pakai gambar dia. Awak cerita pasal guru batiniah ni macam ni, semua fitnah belaka. Padahal bila kita tenang guru kita dulu, ya Allah, nak banding dengan mereka ni jauh panggang daripada api lah. Bayang ramai siang malam tak ambil duit, buat kopi lagi bagi, masak pula pagi-pagi kat kita. Kalau kita terlena, dia pasang kain selimut, buh kain selimut. Kalau yang duduk dekat beranda, dia pasang kelambu. Guru buat kat anak murid macam tu. Kita nak balik, dia bagi duit. Sebab dia kata dia tahu waktu dia muda dulu, dia mengaji dengan Kiai Haji Saleh, bukan senang. Dia cakap. Sedangkan Tuan Guru Kiai Haji Saleh masa tu, orang anggap dia macam gila pun ada. Tiba-tiba dia jadi panglima. Jadi hari ni macam itulah, kita tak surprise lah cerita-cerita yang terkeluar daripada guru sufi. Kenapa orang anggap dia ni macam orang gila? Tapi bila kita buka Quran, beberapa ayat dia kata, sesungguhnya Muhammad, teman kamu itu tidak gila. Tak ada siapa persoal pun, kenapa Allah Ta'ala nak bercakap dalam Quran, Muhammad teman kamu itu sesungguhnya tidak gila. Mestilah ada protes. Kalau dari sudut protes, kita nak tahu penzahiran dia ke atau ilmu dia. Siapa nak kata gila kalau pakai smart lagu ustaz dah ni ada. Tapi ini bahasa-bahasa Quran ni macam mana? Dia minta kita bersabar. Dia minta Muhammad jangan berduka cita. Orang yang menentang dia berpaling dan menghina dia. Ustaz-ustaz yang lalu ada mana kena macam tu? Lah ni baru dia pada akal. Bila internet dah keluar, orang dah nampak kelibat dia. Mereka cerita pasal sejarah Muhammad ni, orang yang sederhana, tapi tengok mereka pakai macam mana. Betul lah Yus, Han cakap tu kecil lah. Kalau orang dengar, apa dia ni duduk tak duduk kait dengan masjid. Tapi tepat lah. Betul. Aku duduk diam tadi, tapi aku tengok, ya Allah Yus, Han sebut macam tu. Macam tu gedebung-gedebar cerita pasal agama dalam meeting dalam hotel. Awak tak masuk masjid, mesti free je. Lifestyle Yus, lifestyle. Attitude, mindset, this all. Okay Yus, saya pun tak tahu nak cakap apa dah Yus, nak sambung menulis. Tapi Yus dengar satu benda, I'm fine, don't worry. Don't worry. Walau saya kena berjalan sendiri pun, saya tak kisah Yus. Sebab Al-Quran surah 6 ayat 116 dan surah 17 ayat 14 clear dia bagilah. Jalan terus. Tak ada siapa nak boleh tolong jawab kat kita Yus. Kita sendiri. Apalah Yus yang kita perlu dalam hidup ni Yus adalah jawapan. Itu saja. Kita cari jawapan dan kita jawab sendiri. Selamat Yus, selamat. Terima kasih drop by and say something nice to me. I'm really happy. Okay Yus. Okay, salam kat isteri. Selamatlah Yus. Selamatlah.